benda ni yang kadang-kadang mungkin sebelum ni saya di Hakim saya tak cerita, Ya. dan ilmu saya baru dapat dari segi psikologi, dari segi motivasi sebagainya ialah apabila kita nak melakukan perubahan, kita ada step dia. Kalau kita tak buat step ni, dia tak kekal. Maksud dia gini, kalau dulu kita bila kita puasa kan, kita puasa, kita tak buat, kita baik, kita fokus pada langkah yang keempat saja. Yang pertama, kedua, ketiga kita tak buat. Sebab itu yang kelima pun tak buat. Kita tukar behavior, tukar perangai. Aku nak puasa, aku nak tutup aurat, aku mumpat, aku tak nak acik bawang, tahan. Tapi lepas syaitan datang, pum, balik asal. Sebab tak nak boleh 5 peringkat. Peringkat lah saya nak kekalkan. Saya nak share ni semua ni, Mas. Kita nak buat apa kalau kita kekal 5 ni boleh. InsyaAllah. Dia ada metodologi dan SOP dia dan checklist dia. Dan formula dia. Sebab tu saya kalau buku saya kata formula, checklist, SOP, mesti ada. Kalau macam kita organisation lah, kalau tak ada SOP, tak ada checklist, memang macam doktor pun operation ada checklist, jarum semua mesti ada. Betul. Nak buka gigi palsu semua mesti ada kan. Sama je kita pun ada juga. Ada. Kalau tak ada tak boleh. Jadi apakah langkah itu? Okey. So sekarang Mas Fairuz, pendengar sekalian, okey, kita nak ubah apa tentang diri kita? Tentunya kita nak jadi orang bertakwa, mukminah, sebab nikmat paling besar di dunia apa dia? Nikmat Islam, Muslim. Betul. Nikmat iman, dan nikmat taat. Bila kita taat, nikmat tak Mas Feroz? Betul. Nikmat. Bila kita buat dosa, sakit jiwa. Sebab roh kita sakit bila kita berdosa. Kita menzalim. So bila kita dah yakin kita nak dapat nikmat ni, maka kita hendaklah jadikan 5 peringkat ni. So yang pertama, kita nak jaga image diri kita, Mas. So image diriku, tulis kat kertas kan. Alhamdulillah, saya gembira dan bersyukur. Tulis, saya gembira dan bersyukur. Allah memilih saya. Sebab hidayah ni pilihan kan? Betul. Anugerah. Allah memilih saya untuk mendapat hidayah, menjadi orang yang Islam, beriman, ihsan, ada akhlak yang baik. So Muslim, mukmin, muhsinin, muttaqin, bertakwa, dan bersyukur. So kita seorang Islam, pakaian cari Islam. Okay, Islam ni fizikal, kita solat, kita puasa, tu Islam. Iman pada benda yang gaib. Kita yakin bahawa dosa, pahala, syurga, neraka, kalau mengumpat makan daging busuk, semua kita yakin. Dan muhsinin, akhlak baik. Akhlak baik ni maknanya apa? Reaksi spontan. Apa-apa orang buat, orang marah pun kita senyum, orang kutuk pun kita senyum, orang tipu pun kita doa. Spontan. Dia ni, orang baik ni, dia dalam macam buah limau. Kita perah limau, keluar limau. So kalau orang ni penuh dengan kebaikan, kau buat macam mana pun yang keluar baik. Itu yang kita nak. Betul. So bila kita ada 3 ni, kita akan dapat takwa. Itulah Ramadan bagi kita, Universiti Ramadan, untuk takwa. Ramadan untuk takwa. So kita nak istiqomah takwa itu. Bila kita takwa, Mas Fairuz, senang apa? Senang bersyukur. Betul. So bila bersyukur, merungut tak? Tak. Mengeluh? Tak ada. Masam ke senyum? Senyum je. Sayang semua orang ke kutuk orang? Sayang semua orang. Tak sabar? Sabar. InsyaAllah sabar. Sedar orang? Apa dia? Sedar diri ke sedar orang? Sedar diri. Kita tak nampak salah orang, nampak salah diri. Betul. Nah, kita senang sedekah tak? Senang, insyaAllah. Senang. Senang hati tak? Senang hati, insyaAllah. Hati kita taubat, kita maafkan orang, minta maafkan orang. Dan kita senang jaga silaturahim tak? Ya, senang kan? Allah. Jadi orang takwa ni automatik ada 7S. Apa dia 7S? Saya sebut tadi. Sentiasa syukur, kan daripada Islam, iman, ihsan, takwa, syukur. Okey? Takwa dia ada syukur. Kemudian dia sayang semua orang. Sayang semua orang tanpa syarat. Dia tak kira orang baik ke tak baik ke, Islam ke tak Islam ke, parti politik lain, saya tak kisah. Asalkan makhluk dia sayang. Jadi kutuk-kutuk orang tu bukan mukmin lah tu. Tu memang tak istiqomah lagi puasa. Okey.
syukur sayang. Lepas tu dia sabar. Dia sabar nak buat amalan, masuk waktu dia nak solat, air sejuk pun nak solat, susah nak cuci makeup pun dia solat. Dia jaga, dia sabar jaga ketaatan. Ha, dia nak buat maksiat dia pun dia sabar. Dia kalau punya cubaan pun anak dia nakal pun dia tak marah anak dia. Dia sayang, dia sabar. So ibu-ibu yang marah anak tu tak sabar. Mukmin. Tak sayang. Saya nak beritahu siapa yang nak rezeki sempit mulai marah anak. Masya Allah. Kan. Pergi pukul anak, marah anak, jerit ke anak, banding anak, komplain ke anak kat Facebook, ambil gambar pukul anak, ambil gambar tak baju anak, menghina anak. Itulah orang yang sedang menyekat rezeki dia. Saya ingat Prof, Datuk pernah katakan anak-anak tu kan ahli syurga. Kan pinjaman untuk kita je. Nak dapat pahala kena sayang mereka. Kena sayang ahli syurga lah. Jadi kita kalau agunglah beri, so jaga anak dia punyalah jaga. Ni Allah beri. Kan? Okay. So kita sayang kan? Sayang, suci hati. Kita sedar diri. Orang sedar diri, dia dengan Aikim. Sebab Aikim ni banyak ilmu, bukan berita. Dia tak dengar gosip. Dekat Aikim tak ada gosip. Sebab tu Aikim tak video yang memang siapa tak dengar gelap masa depan. Okay, siapa cakap Instagram follow, siapa tak dengar Aikim gelap masa depan. Hati. Sedar diri. Dia suka sedekah dan dia jaga solat. Okay? Okay, so pertama image diri kita nak jadi. Alhamdulillah saya bersyukur saya seorang yang, so tulislah saya seorang yang Islam, iman, ihsan, mukminin, muttaqin, muhsinin, syukur, sabar. 7S semua saya ada. Yang kedua, macam mana nak ubah? Bila kita dah, Mas Farus, bila kita dah ada image aku ni orang solehah, berilmu, bertakwa, lemah lembut, tenang, penyayang, mesra, baik. So you paint your image. So you kejar mata, nampak diri aku tengah senyum, tengah baik, tutup aurat sempurna, masuk waktu semayang, lembut dengan anak, taat dengan suami, minta maaf dengan suami, pemurah. Nampak buat minda movie kita sendiri. Jangan buat lain. Buat ini dulu sebelum. Kita kena gambarkan dalam fikiran kita ya, Datuk ya? Sangat. Dah rasa. Bukan gambar, rasa bestnya. Okay. Jaga image, bina image diri positif setiap hari. Mulakan dengan, sebab tu kita mula bangun tidur baca doa, doakan masuk bilik air kaki kiri, keluar kaki kanan, lepas wuduk baca doa, solat tahajud, baca Quran, semua tu membina image kita. Okey? Dan lepas kita ada image, maka kita tengok kita punya akidah pula, kepercayaan kita. Ada orang dia kata apa, aku ni tak boleh baik dah, aku memang teruk. Pasal mak aku kasar, mak aku bercerai, aku ni kena kutuk dengan suami, macam-macam dia kutuk diri dia. So apa yang anda percaya tentang diri anda, itulah anda jadi. Ubah kepercayaan tentang diri. Aku percaya aku hamba Allah yang sangat mulia, kemungkinan untuk aku dilahirkan 1 dalam 300 juta. Bukan senang. Kalau pemenang 1 in a million pun sibuk nak masuk TV. Ini 1 dalam aku menang, yang aku rasa rendah diri ni kenapa? I tak ada apa-apa. Siapa kata macam tu memang dia menghina Allah. Sebab kalau kita hina, kita kutuk orang, kita hina Allah. Kita kutuk diri pun kita hina Allah. Allah yang jadi kita. Betul. Saya beri mas mainan, mas kuih ni saya buat. Mas kutuk kuih. Mas kutuk siapa tu? Mas kutuk saya. Betul. Kalau kita kutuk kita kutuk orang. Kita kutuk siapa? Betul. Penciptanya. Saya rasa ramai tengah gini. Allah patutlah Prof hidup saya bahagia selama ni. Dah jumpa dah salah sendiri. Kan? Sedar diri tu. So kalau dengar Kim, sedar diri. Dengar berita, sedar orang. So, Kim ni tak tahu gosip. Saya nak buat challenge you all. Siapa di sini, dia tak tahu gosip berlaku, itu orang paling berjaya. Masya Allah. Tapi kalau tahu orang ni kan ni orang bercakap, ya Allah, kalau dia tahu tu, that means you punya roh kotor. Sebab itu Allah datangkan berita kotor pada you. Betul. Hanya akan dapat datang pada diri kita apa dalam jiwa. So kalau semua aib orang, that means kita banyak aib yang kita pun suka buka aib orang. So ini yang tahu gosip tolong menangis. Tolong menangis siapa tahu gosip, okey? Maksudnya kita akan attract ataupun kita akan tertarik dengan benda yang sama dengan kita ya Datuk. Jadi siapa yang banyak keladak, banyak sampah jiwa akan suka berita sensasi. Dan dia tu komen. Yang suka cerita viral tu ya. Suka viral. Sebenarnya banyak orang takut virus COVID. Saya nak cakap, orang kena COVID berapa orang yang mati? Tak banyak. Tak banyak, 100 lebih ya.
Orang mati COVID syahid, masuk syurga. Ya. Tapi pada jiwa, InsyaAllah. tak nampak, tak ada nak swab test. Tapi jiwa ni lah masuk kubur merana dalam kawah neraka. Ya. Dan kat dunia dia neraka jiwa. Pasal dia tak raya jiwa. Betul. Hari ni tajuk kita sebenarnya menuju ke arah raya jiwa. So banyak jiwa pasal dia ada penyakit hati, tak jaga virus hati. Ya. Ah, Itu dia. kita memang cut deep zas terus. Ya, kita nak bagi tahu hal yang betul. Kita nak bagi tahu hal yang betul. Kita nak tolong mereka ni semua, termasuk diri kita, untuk kita ubah diri kita kan, Datuk kan, supaya lebih istiqamah. So pertama image diri kita yang muslimin mukminin, yang kedua akidah kita bahawa kita ini akan mati, kita akan jumpa Allah, kita hanya masa singkat saja, hidup sementara. So hidup ni sebenarnya bersedia untuk mati, dan hidup sebenarnya untuk kenal Allah, kembali pada Allah. Tu kita percayaan hidup. Dan buang segala kepercayaan tak baik tentang diri kita, tentang dunia, tentang orang. Sebab satu perkara kita nak ajar diri kita dan anak kita ialah cakap hari-hari, dunia ini baik. Semua orang baik. Semua tak tahu dan lupa nak jadi baik. Kita gembira bukan sebab dunia tu betul, tetapi dunia nampak betul bila kita gembira. Jadi cakap, saya hidup bermula dengan jiwa saya. Apabila jiwa saya mukmin, yang baik, yang belief system imagery bagus, automatik yang kita lihat akan baik. Ingat, siapa sampah jua suka berita sensasi, siapa tak ada sampah tak suka tahu berita dan tak tahu pun berita. Orang gosip, ya ke? Tak tahulah, dia blur. Dia blur pasal orang sibuk pasal dia. Walaupun orang kata kita blur, tak apa, sebenarnya itu yang sepatutnya kan. Satu lagi, saya nak pergi tengok WhatsApp group, tolong keluar daripada exit group dia semua WhatsApp beracun. Banyak orang simpan sumber neraka dalam handphone dia. WhatsApp gosip, WhatsApp beracun, WhatsApp politik yang mengutuk orang, semua dalam ni. So buang dia. Dan tolong semua orang yang Instagram atau Facebook yang membawa pada kemungkaran. Saya nak tanya siapa follow Instagram, nak tak berdiri belakang orang yang kita follow kat Instagram tu kat Padang Mahsyar? Tanya soalan. Betul. Betul. Tak nak pula ya. Kalau kita follow gedik tu kan, nak tak gedik-gedik kat Padang Mahsyar? Kan, dia tengok dia sendiri, dia tanya sendiri. Betul. Siapa nak istiqamah unfollow orang tak elok, dan bukan doakan dia, unfollow dia. WhatsApp racun, yang tolong exit group. Boleh, insyaAllah. Kadang-kadang macam Fairuz, Datuk, bila kita follow yang tak elok tu, kita dah rasa sebenarnya kadang-kadang macam tak apa-apa okey, tapi kita masih lagi nak follow juga. Jadi macam Datuk sebutkan tadi, terus je unfollow kan, lagi senang. Tak payah fikir 2 kali lah. Mas, saya ni sangat kedekut dengan masa. Benda paling saya kedekut masa. Kadang-kadang dapat WhatsApp, pasal saya tahu orang tu macam mana, saya tak sudi nak buka pun pada hantar video. Betul. Sebab 2 minit, Mas, 2 minit tu boleh baca Qul Allah 10 kali. Masya Allah, betul. Kan? Tengok mengarut tu, baca Qul Allah 10 kali dapat syurga, maliga di syurga. Jaga masa kita. Okey. So belief system. Yang ketiga, capability, keupayaan untuk berubah. So inilah yang Hakim sedang berikan pada pendengar. You all memberi ilmu kepada orang untuk melakukan perubahan pada diri dia. Kita tidak boleh berubah selagi kita tidak ada ilmu. Tak boleh istiqamah kita tak ada ilmu. So itu istiqamah ada 4 perkara untuk istiqamah. Yang tadi saya cakap 5 langkah untuk ubah diri. Tapi untuk istiqamah mesti ada 4. Yang pertama, ilmu. Inilah Hakim sedang memberi. Yang kedua, guru murabbi. Sebab tu Hakim datangkan guru-guru murabbi. Yang ketiga ialah kawan-kawan yang baik. Tu yang boleh suruh follow, unfollow semua tu. Yang keempat ialah suasana. Suasana yang baik. So masuk yang cakap ni, so ke ilmu, mesti tahu cari ilmu bukan berita. Okey. Dan invest, kita mesti keluarkan duit untuk mencari ilmu. Kita beli buku, kita pergi seminar, buat apa-apalah asalkan ilmu. Sekarang ni musim tak boleh keluar ni, guna online. Guna segala online course untuk menjadi baik. Betul. Okay. Yang keempat ialah baru tukar behavior. Baru kita boleh nak jadi baik. Orang kita suruh anak semayang cakap anak semayang. Orang yang semayang pun masa bulan puasa dia semayang, lepas bulan puasa tak semayang dah. Pasal dia tukar behavior. Diri tak ubah, akidah tak ubah, ilmu tak ada. So dia kata masa bulan puasa dia buka tudung, lepas puasa dia buka tudung. Pasal tu tak ada ilmu. Okey?
Dan so perangai ni, behavior ni kita mesti buat selalu. Macam saya kata, saraf kita akan berubah apabila kita banyak benda yang sama. Macam kita mengait, mula pelan, lama-lama pandai. Kan? Dan kelima ialah circle yang baik. Suasana yang baik. So kalau kita tak ada circle yang baik, circle tu bulatan yang kita dalam kumpulan tu, so kumpulan yang berkasih sayang, positif, menyayangi, menghormati, membalas budi, semua buat baik pada kita, kita buat pada orang. So bila circle tu, environment tu, bi'ah kalau Islamnya, suasana. So bayangkan, katakanlah kita nak jadi wanita solehah. Kita pun bangun pagi, aku wanita solehah, syukur aku yang baik, aku isteri yang lemah lembut, penyayang, aku minta maaf dengan suami. Sebab apa? Yang kedua, aku yakin segala aku buat, malaikat sedang mencatat, malaikat kanan, malaikat kiri. Aku masuk kubur, aku dapat husnul khatimah ke su'ul khatimah. Aku masuk kubur, taman syurga ke kawah neraka. Aku bangkit bawah lindungan arash ke bawah matahari sejengkal. Aku dapat buku timbangan tangan kanan ke tangan kiri. Lalu titian sirat masuk neraka ke masuk syurga. So your akidah tu kuat. Yang ketiga, capability, cari ilmu, cari buku, dengar IKIM dan sebagainya. Dan yang keempat, you nak baik. Pakai tudung pun bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku pakai tudung ni. Ya Allah, aku pakai telekung ni. Ya Allah, ini saksi aku nak taat pada Allah. Aku nak makan kerana Allah. Bismillah, aku makan supaya aku makan yang aku sihat. Aku nak makan sihat, aku makan vitamin supaya aku dapat sujud hingga ke akhir hayat. Nampak tak? Everything. Semua bawa kepada Allah. Lepas tu, circle pula, WhatsApp group beracun dah buang. Kan? Sekarang ni kat rumah, jaga kita punya hidup kita dengan Allah, secret life kita. Jaga hidup dengan peribadi kita, dengan keluarga. Kalau baik ni, yang kat luar tu baiklah. Jadi kalau kita tengok orang yang Instagram tak elok tu, sebab apa? Public life tak elok, bererti hidup peribadi pun tak elok. Mesti kat rumah tak bahagia dengan suami, tak gaduh dengan suami dia, lepas tu dia sampah banyak keluar kan. Dan pun tak semayang tu. Kalau semayang pun semayang kulit. So saya nak terangkan ni lah, siapa yang menonton you all, siapa saya tahu yang soalan banyak tu, saya rasa Mas yang tanya saya soalan tu sebenarnya terjawab. Tak payah tanya soalan.